Hikayat pengembara yang lapar. Tersebutlah kisah 3 orang sahabat, Kendi, Buyung, dan Awang yang sedang mengembara. Mereka membawa bekalan makanan seperti beras, daging, susu, dan buah-buahan. Apabila penat berjalan, mereka berhenti dan memasak makanan. Jika bertemu kampung, mereka akan singgah membeli makanan untuk dibuat bekal dalam perjalanan. Pada suatu hari, mereka tiba di kawasan hutan tebal. Di kawasan itu, mereka tidak bertemu dusun atau kampung. Mereka berhenti dan berehat di bawah sebatang pokok ara yang rindang. Bekalan makanan pula telah habis. Ketiga-tiga sahabat ini berasa sangat lapar. Hai, kalau ada nasi sekawa, aku akan habiskan seorang. Tiba-tiba Kendi mengeluh. Dia mengurut-ngurut perutnya yang lapar. Badannya disandarkan ke perdu pokok ara. Kalau lapar begini, ayam panggang 10 ekor pun sanggup aku habiskan. Kata Buyung pula. Janganlah kamu berdua tamak sangat dan bercakap besar pula. Aku pun lapar juga. Bagi aku, kalau ada nasi sepinggan pun sudah cukup. Awang bersuara. Kendi dan Buyung tertawa mendengar kata-kata Awang. Dengan nasi sepinggan, mana boleh kenyang. Perut kita tersangatlah lapar. Ejek Kendi. Buyung mengangguk tanda bersetuju dengan pendapat Kendi. Perbualan mereka didengar oleh pokok ara. Pokok itu bersimpati apabila mendengar keluhan ketiga-tiga pengembara tersebut, lalu menggugurkan 3 helai daun. Brok, Kendi, Buyung, dan Awang terdengar bunyi seperti benda terjatuh. Mereka segera mencari benda tersebut di celah-celah semak, masing-masing menuju ke arah yang berlainan. Ada nasi sekawah. Kendi menjerit keheranan. Ia menghadap sekawah nasi yang masih beruap. Tanpa berpikir panjang, lalu ia menyuap nasi itu dengan lahapnya. Ayam panggang 10 ekor. Wah, sedapnya. Tiba-tiba Buyung pula melaung dari arah timur, serta-merta meleleh air liurnya. Seleranya terbuka. Dengan pantas dia mengambil ayam yang paling besar lalu makan dengan gelojoh. Melihatkan Kendi dan Buyung telah mendapat makanan, Awang semakin pantas meredah semak. Ketika Awang menyelak daun kelembak, dia ternampak sepinggang nasi berlauk yang terhidang. Awang tersenyum dan mengucapkan syukur karena mendapat rezeki. Ia makan dengan tenang. Selepas makan, Awang rasa segar. Ia berehat semula di bawah pokok ara sambil memperhatikan Kendi dan Buyung yang sedang meratah makanannya. Kendi bersendawa. Perutnya amat kenyang. Nasi di dalam kawah masih sangat banyak. Ia tidak mampu menghabiskan nasi itu. Kenapa kamu tidak habiskan kami? Tiba-tiba nasi di dalam kawah itu bertanya kepada Kendi. Aku sudah kenyang. Jawab Kendi. Bukankah kamu telah berjanji akan menghabiskan kami sekawah? Tanya nasi itu lagi. Tetapi perut aku sudah kenyang. Jawab Kendi. Tiba-tiba nasi itu berkumpul dan mengejar Kendi. Kawah itu menyerukup kepala Kendi dan nasi-nasi itu menggigit tubuh Kendi. Kendi menjerit meminta tolong. Buyung juga kekenyangan. Ia cuma dapat menghabiskan seekor ayam saja. Melihat baki ayam-ayam panggang itu, ia berasa muak dan hendak muntah. Buyung segera mencampakkan ayam-ayam itu ke dalam semak. Kenapa kamu tidak menghabiskan kami? Aku sudah kenyang. Makan seekor pun perut aku sudah muak. Tiba-tiba muncul 9 ekor ayam jantan dari celah-celah semak di kawasan itu. Mereka meluru ke arah Buyung. Ayam-ayam itu mematuk dan menggeletek tubuh Buyung. Buyung melompat-lompat sambil meminta tolong. Awang bagaikan bermimpi melihat gelagat rakan-rakannya. Kendi terpekik dan terlolong. Buyung pula melompat-lompat dan berguling-guling di atas tanah. Awang tidak dapat berbuat apa-apa. Dia seperti terpukau melihat kejadian itu. Akhirnya Kendi dan Buyung mati, tinggallah Awang seorang diri. Ia meneruskan semula perjalanannya. Sebelum berangkat, Awang mengambil sepinggang nasi yang telah bersih. Sebutir nasi pun tidak berbaki di dalam pinggang itu. Pinggan ini akan mengingatkan aku supaya jangan sombong dan tamak. Makan biarlah berpada-pada dan tidak membazir.
kata Awang lalu beredar meninggalkan tempat itu. Selesai.